أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan juga perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruhnya. Mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam keadaan ceria-ceria selalu. Dan pada pagi ini saya Da'i Anas selaku moderator kembali menceriakan pagi anda dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan bagi edisi pada hari ini Khamis 6 Ogos 2020 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1441 Hijriah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas ala nikmatil iman wal Islam, atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan iaitu dalam bab sirah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi kita bawakan di studio seperti biasa pada pagi ini panel kita iaitu yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita digandingkan Ustaz. Alhamdulillah jodoh kuat tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami di Tanyalah Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang bagi Ustaz atas kesudian buat kesekian kalinya untuk bersama-sama pada pagi ini. Tajuk Salman Al-Farisi semestinya ramai yang tertanya-tanya ataupun ramai antara kita yang ingin mungkin mengulang kaji siapakah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan untuk tajuk pada pagi ini kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 0111-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga kita war-warkan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan untuk siaran di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berhadapan dan juga berjuang untuk mengharungi ujian pandemik COVID-19. Jadi saya dengan rasa rendah hati ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya dan juga seluruh sidang penonton Tanyalah Ustaz untuk terus kita menjaga SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan, dan juga kita melakukan penjarakan sosial, pakai pelitup muka di tempat awam ataupun tempat yang sesak, dan jangan lupa untuk membasuh tangan sehingga bersih dan juga mengamalkan SOP yang telah pun digariskan. InsyaAllah kita pasti menang dan kita mesti menang insyaAllah. Dan juga di kesempatan ini sebelum saya serahkan kepada yang bagi Ustaz, kami di Tanyalah Ustaz ingin mengambil kesempatan pada pagi ini untuk merakamkan jutaan takziah kepada saudara-saudara di Beirut, Lebanon akibat tragedi letupan bom yang berlaku. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dan juga pihak kerajaan dan juga rakyat di Lebanon mengharungi ujian ini dalam keadaan tabah dan juga sabar. Doakan untuk Lebanon insya-Allah. Dan yang baik Ustaz, semestinya inilah salah satu ujian yang cukup besar dalam saat kita mengharungi pandemik COVID-19. Mereka diuji lagi dengan satu berita yang cukup menggembarkan, dan juga kita mengharapkan dan jumlah yang terkini kematian ataupun angka korban masih lagi dalam siasatan Ustaz. Kita doakan supaya mereka dipermudahkan urusan insya-Allah. Dan bagi Ustaz untuk mukadimah topik pada pagi ini, topik dalam bab sirah Salman Al-Farisi, saya serahkan kepada yang bagi Ustaz insya-Allah. Tafadhal mashkur.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita akan berkongsi tentang sirah yang sangat-sangat hebat, iaitu sirah salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya mungkin kita dengar Nabi dan para sahabat, dalam fikiran kita mungkin kita nampak orang Arab saja, dan Yanas. Mungkin sebahagian orang dia akan nampak para sahabat Nabi ni semua orang Arab. Jadi agama Islam ni untuk orang Arab, seolah-olahnya begitu. Tetapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, di antara para sahabat Nabi SAW, ada yang daripada Ajam ataupun selain daripada Arab. Contohnya Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi iaitu daripada Rom. Walaupun dia berasal daripada orang Arab juga, tetapi dia membesar kat Rom dan akhirnya dia masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW yang terkenal. Begitu juga Bilal dan Wahsy. Ini semua adalah daripada sahabat di kalangan Ahbash ataupun Habsyah, iaitu mereka adalah asalnya bukan daripada golongan orang Arab. Dan seorang lagi sahabat yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan kongsikan tentang beliau ialah Salman Al-Farisi. Kalau kita lihat daripada namanya pun dah ada Al-Farisi, nama dia Salman. Kemudian dinisbahkan kepada Al-Farisi, iaitu Farsi. Salman ni tuan-tuan, perempuan, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, dia berasal daripada Asfahan. Asfahan. Asfahan ni sampai sekarang nama dia Asfahan lagi. Setengah tempat zaman Nabi dulu nama lain. Sekarang ni dalam peta dah tulis lain. Contohnya Madinah sebelum Nabi SAW berhijrah, dia dikenali sebagai Yathrib. Kemudian selepas itu dikenali sebagai Madinah. Sekarang ni dikenali sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini sebahagian tempat zaman Nabi dulu disebut lain, sekarang disebut lain. Tetapi Asfahan hingga ke hari ini namanya masih Asfahan. Asfahan ni di mana tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian? Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, Asfahan ni terletak di Iran. Dulu kalau disebut Farsi ataupun Faris, iaitu satu wilayah di selatan Asfahan. Kemudian selepas beberapa waktu barulah dinamakan Farsi ni keseluruhan negara Iran tu sendiri. Dan juga kita tahu pada zaman Nabi SAW dua empire besar yang menguasai dunia pada ketika itu, iaitu Empire Rom dan Empire Farsi. Dua empire yang besar ni, dua kerajaan yang besar. Jadi Salman Al-Farisi berasal daripada empire tersebut, Empire Farsi, iaitu dalam jajahan kerajaan Farsi pada ketika itu. Dan kampung Salman Farisi ini, nama kampung dia ada khilaf ulama di situ, di kalangan ulama-ulama tarikh atau ulama sejarah. Ada mengatakan beliau daripada kampung Ji, kampung Ji, nama satu kampung tu. Dan beliau telah keluar daripada kampung itu semata-mata untuk mencari kebenaran. Ini yang kita tajuk penting yang kita nak bincangkan pada hari ini. Bagaimana Salman Farisi berjuang dalam mencari kebenaran. Baik daripada kampung Ji, daripada daerah ataupun wilayah Asfahan yang terletak di negara Iran yang sekarang ni kita panggil sebagai negara Iran. Beliau adalah satu orang yang sangat kuat dalam beribadat dalam agama dia sendiri. Pada ketika itu dia beragama Majusi, agama yang menyembah api. Dan nama beliau pada ketika itu bukan Salman, bukan Salman. Salman tu nama selepas beliau memeluk Islam. Nama asalnya ialah Ruzbah ataupun Ma'bah. Ini dua nama yang terkenal yang disebut dalam kitab sejarah tentang nama Salman Al-Farisi. Ruzbah atau Ma'bah bin Buzikhshan. Buzikhshan. Kalau kita lihat negara-negara belah Iran, Farsi ni dia banyak Badakhshan dan sebagainya. Iaitu nama ayah dia Buzikhshan. Asal keturunan dia memang
orang Farsi, orang berbahasa Farsi. Sampai sekarang ni bahasa Farsi masih digunakan pakai. Dan kemudian apabila beliau telah besar, telah dewasa, telah berakal yang lebih sempurna, beliau telah tak sengaja, secara tak sengaja kenal dengan satu agama yang lain selain daripada agama asalnya, iaitu Majusi. Dan ayah beliau pun adalah orang yang kuat beragama Majusi, hingga ayah beliau, Salman ni, iaitu Ruzbah ni, yang bernama Buzikhshan ni, dia telah dilantik sebagai, kalau kita kat masjid Bilal, masjid surau tu panggil Bilal lah, Bilal, iaitu orang yang melaungkan azan. Ayah dia ni orang yang menghidupkan api, sentiasa memastikan api di tempat ibadat mereka itu sentiasa menyala. Ini salah satu daripada amalan orang Majusi. Tetapi apabila Salman Farisi dia dah sampai ke umur lebih kurang 18 ke 20 tahun, dia telah secara tak sengaja terjumpa agama baru. Kerana sebelum tu dia tak keluar rumah sangat. Salman Farisi ni ayah dia memang jaga dia betul sampai tahap tak keluar rumah. Bahkan dia sendiri kata, aku ni diperlakukan seperti anak perempuan, maksudnya tak boleh keluar rumah. Macam anak perempuan tak boleh keluar rumah kan. Dia memang tak boleh keluar rumah. Ayah dia memang jaga dia. Tapi ada satu ketika tu dia terpaksa keluar dari rumah atas arahan ayah dia. Dia terjumpa satu agama baru, iaitu agama Nasara. Agama Nasara. Dan dia telah minat bila lihat orang Nasara berdoa dengan bacaan-bacaan. Dan kita kena faham, biar tahu jangan keliru. Pada ketika itu Nasara atas dasar tauhid, bukan Nasara seperti mana sekarang agama Kristian, iaitu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu Nasara masih lagi dengan agama asalnya, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dakwah Nabi SAW belum sampai lagi pada mereka pada ketika itu, kerana Nabi SAW pada ketika itu masih lagi berdakwah dalam kota Mekah sahaja. Ke Madinah pun belum pergi lagi. Kemudian Salman Al-Farisi telah nanti insya-Allah kita akan cerita secara detail, kerana kita sebagai mukadimah kita untuk melihat perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Pada ketika itu dah dia Ruzbah ataupun Ma'bah. Jadi dia telah kenal dengan agama Nasara dan dia telah berminat. Dan apabila dia balik rumah secara terus terang dengan berani ni, ini salah satu sifat yang baik yang ada dalam Salman Farisi, iaitu jujur dan berterus terang, berani cerita pada ayah dia. Ya, tadi saya nampak satu agama, yang mana agama ni saya rasa lebih bagus daripada agama kita. Dia sembah Allah SWT, mentauhidkan Allah, dan doa dia pun menyentuh hati, doa-doa yang bagus-bagus. Ya, saya nak ikut agama tu. Ayah dia marah dia. Ayah dia marah dia, dan akhirnya ayah dia rantai dia. Ayah dia rantai dia sampai tahap macam tu. Tapi taklah rantai macam mungkin macam dalam penjara kan. Rantai yang maksudnya tak beri dia keluar daripada rumah. Tetapi secara senyap-senyap Salman Farisi telah buat hubungan dengan orang gereja tadi. Waktu tu tak ada handphone, waktu tu tak ada smartphone. Tapi adalah cara-cara dulu kan. Macam cerita Pramli dulu dia panggil ketuk botol apa kan. Ni cara yang kita sendiri tak faham. Dan dia telah berhubungan dengan orang gereja, dan akhirnya orang gereja beritahu, kalau betul-betul kau nak ikut agama ni, kau kena pergi ke Syria, ke Syam, Damaskus. Kamu kena pergi sana, kat sana kau boleh belajar ilmu ni betul-betul. Macam kita lah ibaratnya, kalau nak belajar agama zaman-zaman tahun 60-an, 50-an dulu kan, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Arab Saudi contohnya kan. Jadi mereka ni kata kalau nak belajar agama ni pergi ke Damaskus ataupun Syam. Dia pun kata okey, kalau macam tu, kalau ada rombongan yang datang dari sana ataupun dari sini nak ke sana, beritahu aku. Ini kesungguhan dia. Ini yang kita nampak dalam diri Salman Farisi, kesungguhan untuk mencari kebenaran. Ini sebenarnya antara perkara penting yang kita nak bincangkan pada tajuk kita ni. Jadi dia pun telah melepaskan diri dia daripada rantai itu tadi, dan dia telah ikut rombongan ni pergi ke Damaskus. Sampai sana dia tanya orang, aku nak belajar agama Nasara ni. Aku nak jadi pengikut Nasara. Siapa yang patut aku jumpa? Orang kata Asqaf. Ini Asqaf, iaitu orang yang orang alim lah. Dalam bahasa kita ni ustaz, orang alim, imam. Kau jumpa dia. Kau jadi anak murid dia, kau akan faham agama Nasara ni. Dia pun jumpalah Asqaf ni. Dia jumpa Asqaf ni. Dia Asqaf ni dia bukan macam istilah kita imam lah. Tapi imam yang paling hebat pada tu ni satu orang ni. Jumpa Asqaf ni. Bila jumpa, dia cakap terus terang,
saya nak ikut agama Nasara ni, nak khidmat pada awak, nak jadi khadim awak, boleh tak? Nak jadi pelajar awak, boleh? Boleh, silakan. Oh, dia pun gembira lah. Oh, aku diterima untuk jadi anak murid istimewa untuk Asqaf. Bila dia duduk sekali dengan Asqaf pun ialah orang yang khadim dia, yang orang sentiasa dengan dia. Dia nampak Asqaf ni bagus dalam ceramah. Semangat pada orang supaya menderma. Orang pun banyak menderma. Konon-konon derma ni untuk dia punya gereja dia, untuk kebajikan masyarakat dan sebagainya. Rupanya bila dah lepas tutup gereja, dia simpan harta dia ni, derma, duit-duit derma ni dalam tempayan dalam rumah dia. Masuk poket sendiri. Masuk poket sendiri. Mula-mula dia tak faham ke kan? Salman ni tak faham. Rozbah ni masih tak faham lagi. Kenapa ni? Mungkin itulah dia punya tempat simpan dia kan. Macam kita dulu tak simpan dalam bank, simpan bawah bantal kan. Tapi lama kelamaan tengok, dia pun guna daripada situ. Kan? Beli dia punya unta pun daripada situ. Beli kereta emas dia pun daripada situ. Ibaratnya macam tu kan. Kepentingan peribadi. Dia kata ini tak betul ni. Tapi bagusnya Salman ni, dia dapat bezakan, ni dia punya masalah peribadi dia. Ibaratnya macam kita, imam ke ustaz ke, masalah peribadi dia, itu masalah peribadi dia. Tapi ilmu yang disampaikan ni betul. Apa kehidupan seharian dia, peribadi dia, itu lantak dia lah. Aku sekarang nak belajar agama. Itu dalam diri Rozbah pada ketika itu, iaitu Salman. Aku nak belajar dia punya agama dia. Dia pun bersabar. Ini pun satu poin yang penting, sabar atas mencari kebenaran. Dia dah bersungguh-sungguh tadi cari kebenaran. Tapi bila berlaku masalah, ustaz dia sendiri ataupun dia punya iaitu dia punya leader dia, tok guru dia tu sendiri yang bermasalah, dia sabar. Tak apa, aku nak belajar ilmu. Hinggalah bila mati orang ni, dia punya tok guru ni, Asqaf ni. Orang nangislah, sedih ni. Tok guru kita dah mati, jom kita ke bumi kan. Dia kata, jangan. Aku nak cerita dulu yang betul ni. Dia ni sebenarnya dia minta engkau orang derma dan sebagainya, bukan guna untuk gereja, bukan guna untuk orang miskin. Aku tunjuk kat engkau mana harta disimpan. Dia pun tunjuk 7 tempayan emas dan perak yang disimpan. 7 tempayan, bukan sikit-sikit kan. Sekarang ni kalau emas dah harga dekat RM300 kan. 200 semalam tak salah 275 kan. Dekat-dekat 300. Bayangkan 7 tempayan. Jadi orang penganut agama Nasara pun pada ketika itu marah dengan dia. Dan kutuk dia, lah tak tanam dia. Gantung aja mayat dia. Sampai tahap macam tu. Dan akhirnya mereka mesyuaratkan siapa yang nak ganti si Asqaf ni. Asqaf yang baru, iaitu imam yang baru. Maka dilantiklah satu orang ni. Rozbah bercerita, Salman Farsi bercerita sendiri pada para sahabat yang lain. Inilah orang yang aku cari. Akhlaknya, zuhudnya, ibadatnya. Dia punya memang layaklah digelar sebagai seorang tok guru. Sebagai seorang Asqaf. Dan dia telah berkhidmat pada Asqaf yang kedua ni, dan hinggalah Asqaf yang kedua ni nak meninggal dunia, nak mati. Dan dia telah minta nasihat kepada Asqaf. Asqaf, ibaratnya macam kita, imam, ustaz. Pasal pada ketika mereka agama tauhid, mereka beragama tauhid. Macam ni kau pun tahu keadaan kau sekarang dan aku masih lagi belum cukup lagi menuntut ilmu. Boleh tak tunjukkan aku lagi orang lain yang boleh meneruskan lagi untuk aku menuntut ilmu. Ini istiqamah. Yang pertama tadi kita sebut kesungguhan dalam mencari kebenaran. Kedua, kesabaran dalam mencari kebenaran. Ini istiqamah. Istiqamah dalam mencari kebenaran. Satu, tok guru dah nak meninggal, dia cari lagi. Mana? Tok guru ni kata apa? Ada. Kau kena pergi ke Mosul. Mosul ni kat Iraq. Maksudnya dia daripada Iran. Tok guru pertama dia di Syam. Di Syria. Sekarang ni tok guru kedua pun di Syria, yang satu tadi yang jahat, satu yang baik. Tok guru ketiga kena pergi ke Iraq pula. Seolahnya macam patah baliklah Iran ni kan. Ke Iraq. Jadi Iraq ni Ustaz, kita sambung selepas ni Ustaz. Baik. Tunggu dramatik ni Ustaz. Dia punya suspense itu, insya-Allah kita simpan kisah Iraq ni di Mosul, di Mosul insya-Allah. Kita akan sambung selepas ni. Saudara, biasakan kehidupan normal baru, dakwah. Dan Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus dia menonton kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tajuk yang cukup menarik kita bicarakan pada pagi ini, mukadimah daripada yang bagi Ustaz Nur Effendi Hamid tentang tajuk Sirah Salman Al-Farisi. Cukup menarik. Siapakah beliau dan bagaimana kehidupan beliau sehingga bertemu dengan baginda Nabi SAW, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung kisah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana beliau seterusnya meneruskan perjalanan ke Mosul di Iraq. Saya persilakan kepada Ustaz untuk sambung kisah tersebut. Baik, kisah memang sangat panjang sebenarnya. Kita ringkaskan secara ringkas yang boleh. Baik, daripada Iran pergi ke Syam, kemudian pergi ke Mosul di Iraq. Di sana pun berlaku perkara yang sama. Alhamdulillah jumpa orang yang baik, imam yang baik, kemudian asqaf yang baik. Hinggalah dia dapat berkhidmat dan menuntut ilmu dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda yang sama juga berlaku seperti mana guru yang kedua tadi nak meninggal dunia. Tua. Ini semua orang tua. Dia tanya lagi, mana yang aku boleh pergi untuk sambung lagi belajar? Kerana semua dah tua-tua ni. Tok-tok guru tua-tua. Ibaratnya macam kita lah, ramai guru kita yang dah berumur, ya, tok-tok guru pondok dan sebagainya, yang dengar dah meninggal, dah huzur. Jadi Salman Farisi dinasihatkan oleh guru yang di Mosul ni, aku ada kenal seorang lagi tok guru yang bagus juga atas agama tauhid. Kerana pada ketika itu Nasara pun telah diselewengkan. Ramai gereja, banyak gereja-gereja dan imam-imam ataupun qisis yang dipanggil pendeta-pendeta, tetapi dah sesat, dah mula sesat. Tapi ada yang masih lagi bagus. Dia kata yang aku kenal satu tempat lagi namanya Nasibin. Nasibin ni sempadan antara Iraq dan juga Turki. Kalau sekarang ni lah. Dan pada ketika itu dah kira masuk dalam Turki, kawasan Turki. Jadi dia pergi Turki pula. Bahkan beberapa negara tu semata-mata untuk mencari kebenaran tadi. Pergi ke Turki, belajar. Di sini tak berapa lama sangat. Berlaku benda yang sama juga. Asqaf ni nak meninggal dunia. Dan dia tanya, mana lagi aku boleh belajar? Asqaf di Nasibin ni kata, aku rasa tinggal seorang aja lagi. Ada seorang aja lagi ni asqaf yang mentauhidkan Allah SWT, iaitu berada di Umuriyah. Umuriyah ni kat mana? Dekat Rom, Eropah. Kan? Bayangkan daripada Iran pergi ke Syam, pergi ke Iraq, pergi ke Turki, kemudian masuk ke Eropah, semata-mata nak mencari kebenaran. Masya-Allah. Kan? Kita sekarang ni buka TV aja dah ada tanyalah ustaz kan. Kebenaran insya-Allah diceritakan tentang agama dan sebagainya, kalau tak tonton juga tak fahamlah, keliru kan. Jadi dia telah pergi banyak negara, banyak benua bahkan. Semata dia benua Farsi, kemudian Arab, kemudian Eropah. Bila sampai ke sana, tok guru tu dah tua, asqaf tu dah tua. Dan bila nak meninggal dia tanya mana lagi? Asqaf yang di Rom ni, yang di Umuriyah ni, yang beritahu wahai Ruzbah, aku yang aku tahulah dah tak ada dah lagi asqaf lain yang macam kami. Aku ni orang terakhir. Tapi ketahuilah sekarang ni dah sampai masa seorang nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kau carilah nabi tu. Kau jangan cari lagi asqaf yang lain. Kau cari nabi tu aja. Wah, lagi semangat si Ruzbah ni, Salman ni. Kat mana tu? Dia kata, apa yang aku tahu yang termaktub dalam kitab-kitab, tempat dia akan zahir nanti, iaitu tempat yang betul-betul dia akan muncul, dakwah dia tersebar, ialah di satu tempat yang tanah dia banyak batu-batu kerikil berwarna hitam dan tanah dia banyak pokok kurma. Dia pun waktu di Rom ni, Salman dia ada berniaga sikit. Untuk keperluan dia ada kambing dan juga beberapa ekor lembu. Jadi dia nampak aku dah ada harta sikit ni, aku boleh bayar pada orang yang aku nak minta tolong nanti. Jadi dia pun tanya. Oh, dah nampak ni kat mana ni gambaran dia. Jadi ada kafilah peniaga yang datang daripada Arab, daripada Bani Kalb. Dia minta tolong, boleh tak hantar aku tempat macam ni? Peniaga dia kata boleh. Dia pun bawa, aku bayar kau dengan kambing dan lembu aku ada. Peniaga ni Bani Kalb ni pun bawa lah. Rupanya sampai satu tempat di Bani Qura, di Wadi Qura, dipanggil Wadi Qura. Peniaga-peniaga ni tipu dia, jual dia jadi hamba sahaja. Jadi daripada anak Tok Bilal Majusi, kan, kemudian belajar jadi anak murid istimewa di kalangan asqaf ni,
tiba-tiba jadi hamba sahaya. Dibeli pula oleh orang Yahudi. Orang Yahudi di Wadi Qura ni beli, jual pula dengan satu orang Yahudi daripada Bani Quraizah. Bani Quraizah ni Yahudi Madinah. Ini jalan cerita dia tu. Walaupun dia dijual jadi hamba, rupanya Allah Taala nak sampaikan dia supaya mudah sampai ke bumi Madinah ni. Waktu tu nama dia Yathrib. Jadi bila Yahudi Bani Quraizah ni telah bawa dia ke Yathrib, ke Madinah pada ketika itu, dia terperanjat lah. Ini yang Asqaf Umuriyah Rom ni cerita ni. Lagi dia suka. Aku dah sampai dah tempat ni. Tak apalah, aku jadi hamba-hamba lah. Dan akhirnya adalah pertemuan itu nanti kita sambung cerita. InsyaAllah kalau cerita kita raikan dulu soalan di Facebook sahabat kita yang bertanya. Alhamdulillah khusyuk mendengar. Yang penting kita dah tahu sampai bagaimana dia sampai Madinah. Kronologi kisah dia, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, panjang kisah, dan itulah perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala yang dilalui oleh Salman Al-Farisi. Dan semestinya Ustaz kita raikan terlebih dahulu soalan daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook, Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah perjalanan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menemukan Islam dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga membuatnya tertarik dengan agama Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Panjang lebar telah pun dikisahkan oleh Ustaz. Mungkin ada sambungan sedikit untuk menjawab persoalan Hana Wanci di Facebook ni Ustaz. Baik. Antara sebab kenapa Salman Farisi dia terpikat dengan Nabi Muhammad SAW, kerana Salman Farisi ini yang pertama sekali orang yang bijak. Nanti kita akan cerita juga bagaimana dia menzahirkan kebijaksanaan dia ketika memberi cadangan dalam peperangan Khandaq. Maksudnya dia ni satu orang yang bijak dan dia mencari kebenaran. Itu yang penting, kita kena cari kebenaran. Jangan kita stop atau berhenti daripada mencari kebenaran. Kena sentiasa menambah ilmu. Jadi dalam mencari kebenaran ni, dia nampak bahawa Tuhan ni mesti satu, esa. Kalau Tuhan ni banyak, akan berlakulah perebutan kuasa dan sebagainya kan. Jadi dia mencari satu agama yang mentauhidkan Tuhan. Jadi ketika itu, orang Nasara, mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Nasara adalah agama yang dibawa oleh Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, iaitu agama Nasara, agama mentauhidkan Allah SWT, iaitu agama Islam sebenarnya. Cuma pada ketika itu istilahnya agama Nasara. Oleh kerana itulah dia mencari siapa yang mentauhidkan Allah, hinggalah apabila Asqaf yang terakhir tadi kata tak ada dah di atas muka bumi ini di kalangan kami yang mentauhidkan Allah yang boleh mendidik engkau, carilah seorang nabi. Kerana dia nak mencari agama mentauhidkan Allah, itulah antara sebab kenapa dia cari Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu dia tak kenal Nabi Muhammad SAW. Dia memang tak kenal. Tetapi semata-mata nak mencari agama yang mentauhidkan Allah SWT, yang tidak sembah selain daripada Tuhan yang Maha Esa, itu Allah SWT. Maka apabila dia sampai ke Madinah, sambung kebetulan soalan pun berkait dengan cerita kita tadi. Antara perkara yang dinasihatkan oleh Asqaf yang terakhir yang di Rom tadi, Umuriyah tadi, dia kata apa? Bila kamu dah sampai di sana, cari satu orang yang mana dia tidak makan sedekah, dia hanya akan terima hadiah. Nampak macam sama tapi berbeza, sedekah dengan hadiah. Dan di belakang badan dia ada khatamun nubuwah. Ada satu macam cop kenabian. Dipanggil khatamun nubuwah. Ada di belakang badan dia. Ya, apabila Salman Farisi dia sampai ke Madinah dalam keadaan jadi hamba, dia waktu itu tak tahu cerita apa yang berlaku di Mekah. Seorang hamba. Kan, dia tak boleh bergaul dengan orang lain. Pada ketika itu Nabi SAW belum sampai ke Madinah lagi, tetapi dakwah di Madinah telah sampai. Disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Waktu ketika itu Nabi SAW dah hantar Mus'ab bin Umair jalankan dakwah di Madinah. Dah berlaku Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua pada ketika itu. Maksudnya Islam dah masuk di Madinah lah, ringkas ceritanya. Dia dah dengar-dengar tentang Islam, tapi Nabi yang dia cari tak jumpa lagi. Belum sampai ke Madinah lagi. Hinggalah satu pagi itu, dia ni memang kerja dia di Madinah ni bukan kelapa sawit. Kalau kita kelapa sawit, kurma kan, kurma. Jadi dia panjat kurma dan sebagainya. Satu pagi itu dia tengah ada atas pokok kurma, tuan dia kat bawah, sepupu tuan dia ni datang. Datang dan beritahu, yang lelaki yang mendakwa diri itu Nabi dah datang dah keluar daripada Mekah nak masuk Madinah ni, sekarang dia ada kat Quba ni. Kita tahu perjalanan sirah kan, Nabi SAW sebelum masuk ke Madinah dia pergi ke Quba dulu. Ada kat Quba ni. Bila Salman terdengar benda macam ni,
Dia dah jadi teruja tu. Allah. Sampai dia rasa aku nak terjatuh daripada pokok kurma ni, nak hempak tuan aku. Sampai aku pun turun daripada kurma. Aku tanya sepupu tuan aku ni, "Engkau cakap apa tadi?" Tuan dia ni marah. Kau siapa sibuk? Sibuk ni kan. Aku tengah bersembang dengan sepupu aku. Naik buat kerja semula. Pasang telinga. Pasang telinga oleh engkau kan. Oh, dia dah berdebar ni. Oh, dah sampai. Malam bila habis kerja, dia pun keluar pergi ke Quba. Nak tengok sifat yang tok guru dia tadi dah beritahu dah. Dia pun bawa sikit apa-apa yang ada. Dia jumpa Nabi Muhammad SAW dan dia kata, aku dengar kau ni datang daripada jauh, penat dan sebagainya. Aku rasa aku ada nak beri kau orang sikit lah. Sedekah ni. Makanlah. Nabi SAW panggil sahabat dia, makan. Nabi sini tak makan. Dia nampak. Tanda yang pertama ada, tak makan sedekah. Lagi dia teruja ni. Ini ke orangnya. Kemudian Nabi SAW duduk beberapa hari di Quba. Nabi masuk ke Madinah. Di Madinah dia jumpa lagi Nabi SAW. Dibawa lagi sedikit makanan. Dia kata, wahai Muhammad, sebelum ni aku tengok kau tak makan sedekah. Ni aku bawa hadiah. Silakan makan. Dia makan, Nabi SAW makan. Oh, tanda kedua dah ada. Allah. Kemudian dia cari lagi peluang. Macam mana nak nampak belakang Nabi SAW ni? Kan? Belakang ni pakai baju kan? Mana nak nampak? Satu hari tu Nabi SAW urus jenazah di Baqi'. Kita tahu perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni memang ada sejak zaman Nabi SAW lagi. Jadi bila orang nak uruskan jenazah, mesti ada terbongkok. Maksudnya baju mungkin akan terbuka sikit. Jadi dia lalu belakang Nabi. Dia nak tengok. Nabi SAW perasan. Duk mengendap-mengendap. Duk mengendap-endap. Nabi SAW perasan. Kau nak tengok apa? Aku tahu kau nak cari apa ni. Nabi SAW pun buka sikit belakang baju dia kan. Buka baju. Kan? Buka belakang. Mungkin nampak belakang tu. Terus dia peluk Nabi SAW. Allah. Dia punya, inilah orangnya. Tiga tanda dah cukup. Dia peluk kan. Dia nangis. Inilah orang yang aku cari. Berapa negara yang aku pergi. Berapa benua yang aku rentas kan. Akhirnya jumpa inilah orangnya. Kan? Kemudian Nabi SAW tanya, kenapa ni? Dia pun ada cerita dia. Rasulullah panggil para sahabat. Ini salah satu sifat Nabi SAW. Kalau ada benda yang bagus, dalam perkongsian, Nabi SAW akan kumpulkan para sahabat. Atas kubur tu juga, Nabi SAW kumpulkan para sahabat. Salman Farsi pun cerita. Bagaimana perjalanan dia mencari kebenaran. Akhirnya Allah SWT jumpakan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia pun telah, waktu itu juga, dia telah isytiharkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum tu dia memang mentauhidkan Allah, tetapi belum beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bila berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia telah beriman dengan Nabi SAW. Jadi kembali pada soalan tadi, apa perkara yang menarik? Antaranya dia mencari tauhid itu sendiri. Dan yang kedua, apabila dia nampak akhlak Nabi SAW, ciri-ciri yang asqaf terakhir dia cerita memang ada pada diri Nabi SAW. Nyata benarlah kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Akhirnya beriman Sayyidina Salman Al-Farisi kepada syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tabarakallah, ibarat bertemu dengan seorang yang sangat dirindui, yang dinanti-nantikan, akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Mas Rifah Nur, Assalamualaikum Ustaz, dai dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, bagaimanakah bermulanya pertemuan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi sahabat yang sangat akrab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, adakah Salman Al-Farisi radhiyallahu an seorang tokoh yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau seorang sahabat yang berani, ikhlas dan zuhud terhadap kesenangan serta kemewahan dunia? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Dua soalan daripada Mas Rifah Nur di Facebook. Bagi saya soalan pertama tu kita dah jawab dah tadi, bagaimana bermulanya pertemuan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang kedua, bagaimana kenapakah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sayang sangat dengan Salman? Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rahmatan lil alamin. Ini salah satu sifat yang kita kena faham. Asas sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah rahmatan lil alamin, iaitu membawa rahmat untuk sekalian alam, bukan sahaja pada manusia, bahkan kepada binatang pun. Nabi SAW ajar bagaimana untuk sayang dan kesian pada binatang, apatah lagi manusia. Jadi secara umumnya Nabi SAW ni sayang semua para sahabat. Sayang semua para sahabat. Setiap sahabat ni ada keistimewaan yang tersendiri. Dan Nabi SAW memahami orang gharib. Gharib ni maksudnya orang yang berjauhan daripada keluarga. Bagaimana kaum muhajirin apabila pindah ke Madinah, telah meninggalkan harta dan sebagainya, Nabi SAW melakukan muakhah, iaitu persaudaraan angkat antara muhajirin dan ansar. Begitu juga Salman Farisi apabila datang ke Madinah, Nabi SAW tahu dia punya jalan cerita dia bagaimana boleh sampai ke Madinah. Dia dizalimi dan sebagainya, hatta pernah jadi hamba sahaya.
Jadi Nabi SAW telah menjadikan Salman ni orang yang rapat dengan dia. Orang yang rapat dengan dia. Kerana dia tak ada sesiapa. Bahkan ketika Salman Farisi, orang-orang Arab ni dia suka cerita tentang nasab. Macam kita lah. Kau orang apa? Melayu, memang original Melayu. Orang Jawa, Banjar dan sebagainya kan, Bugis dan sebagainya. Itu perbualan biasa. Jadi orang Arab ni kata, aku orang Quraisy, aku orang ini, aku orang ini. Dia orang pun tanya Salman, kau orang mana? Kan? Dia kata, aku anak Islam. Dia berbangga, aku anak Islam. Jadi benda-benda macam ni menyentuh hati Nabi SAW. Dia tak ada sesiapa kat Madinah. Jadi Nabi SAW menyayangi dia. Itu antara sebab kenapa Nabi SAW rapat dengan dia. Sebab dia tak ada orang lain. Dia hanya ada Islam. Itulah Nabi SAW, dia punya keluarga dia. Dan ketika dalam peperangan Khandak, waktu peperangan Khandak, iaitu peperangan pada tahun 5 Hijrah, Nabi SAW, peperangan Khandak ni peperangan parit. Nabi SAW telah memberi tugasan orang Muhajirin, grup Muhajirin, Ansar, grup Ansar. Jadi Muhajirin Ansar ni sayang Salman. Salman ni orang kuat. Dia orang kuat, orang tinggi, maksudnya orang yang boleh bekerja lah. Kalau masuk grup Muhajirin, wah, kira Muhajirin senang kerja lah. Jadi Muhajirin kata, wahai Salman, Salman minna, dia kata. Muhajirin kata, Salman minna. Salman ni daripada golongan kami. Ansar pun kata, Salman minna. Semua berebutkan Salman ni. Nabi SAW kata apa? Salman minna ahlil bait. Allah Akbar. Salman di kalangan aku, iaitu di kalangan kami ahlil bait. Allah Akbar. Maksudnya dia bukan tolong Muhajirin, bukan tolong Ansar, dia tolong aku akan tolong semua. Allah Akbar. Ini salah satu juga cerita ataupun sirah yang menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi kerana dia orang gharib, iaitu orang yang berjauhan daripada keluarga dan sebagainya. Dan yang kedua, kerana dia kuat bekerja. Kuat bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia banyak kelebihan dia. Dan juga orang yang memang seperti mana disebut dalam soalan tadi, zuhud, kuat ibadat dan sebagainya. Nanti insya-Allah kita akan ceritakan di akhir-akhir hayat dia nanti. Bagaimana dia punya zuhud dia dan sebagainya. Jadi ini antara sifat-sifat yang Nabi SAW suka pada diri Salman dan menyebabkan dia baik dengan Salman, dan Salman termasuk dalam keluarga Nabi SAW. Jadi begitu juga. Kita belajar sirah ni bukan setakat nak dengar cerita jadi halwa telinga. Kita nak mengaplikasikan, mentatbiqkan sifat yang Nabi SAW suka dalam diri kita. Jadi kita kena jadi orang Islam yang bijak. Kita kena jadi orang yang rajin. Kita kena jadi orang yang zuhud. Jadi sifat yang ada dalam diri para sahabat, kalau kita amalkan, insya-Allah kita juga diredai oleh Allah SWT dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ketelusan dan juga kejujuran Sayyidina Salman Al-Farisi akhirnya berbalas dengan dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semestinya banyak lagi yang akan kita kongsikan kisah Salman Al-Farisi ini, dan para penonton biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah tanyalah ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sirah Salman Al-Farisi. Kita masih lagi membicarakan tentang Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bersama yang membahagiai panel kita Ustaz Nur Effendi Hamid dan para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan. Terus hantarkan ataupun hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 01-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita masih lagi dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, dan saya menyeru kepada seluruh sidang penonton untuk sama-sama kita terus berjaga-jaga dan senantiasa mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan dengan kita melakukan penjarakan sosial, memakai pelitup muka di tempat awam ataupun di tempat yang sesak, dan pastikan kita senantiasa mematuhi arahan-arahan daripada pihak kerajaan yang telah pun dikeluarkan kepada kita.
dengan hashtag ataupun tanda pagar Kita Mesti Menang, insya-Allah. Dan para penonton dan juga yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan untuk topik kita pada pagi ini daripada sahabat kita di Facebook, Baizura Mazlan, yang bertanya, Assalamualaikum Da'i, Ustaz serta kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mula menjadi sebutan sewaktu perang Ahzab atau lebih dikenali sebagai perang Khandaq. Soalannya Ustaz, mengapakah beliau tidak menyertai peperangan yang lebih masyhur, iaitu perang Badar dan perang Uhud? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, soalan yang baik. Soalan ni maksudnya yang bertanya ni dia dah belajar, dia dah orang berilmu lah, dia dah belajar sirah tu. Dia tahu Salman ikut perang mana, Salman tak ikut perang mana. Baik, tuan-tuan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia telah memeluk agama Islam ketika awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Tetapi pada ketika itu dia masih dalam keadaan hamba sahaya kepada seorang Yahudi. Hamba sahaya. Bila hamba sahaya ni, Islam ni dah ada hukum dia. Walaupun pergi berjihad tu penting, tetapi bukan sembrono. Istilahnya sembrono, pakai hentam je nak pergi-pergi. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada dia punya pegang pada hukum hakam. Kerana beliaulah yang pensyariat, beliaulah yang mengajarkan pada umat ini pensyariatan hukum hakam tu macam mana. Jadi Salman Farisi, walaupun dia orang kuat dan sebagainya, Nabi SAW bukan senang-senang guna dia untuk pergi perang. Salman Farisi pada ketika itu dalam keadaan riq ataupun masih hamba sahaya. Dia tidak boleh suka-suka. Walaupun dia bekerja dengan orang kafir, Yahudi. Sebab tu kita kena faham, iaitu kalau seorang itu kerja walaupun dengan Yahudi sekalipun, dia kena jaga dia punya adab-adab dia. Dia kena jaga diri dia sebagai seorang pekerja. Bukannya syarikat aku ni Yahudi, biarlah aku nak tipu dia kan. Yahudi bukan. Dia ada dia punya adab-adab dan akhlak dia. Kerana agama Islam ni adalah agama akhlak, agama tauhid dan agama akhlak. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Baik. Jadi Salman Farisi radhiyallahu an, dia dalam keadaan hamba, jadi dia tak boleh ikut pergi perang. Ketika peperangan Badar, tahun kedua Hijrah, kemudian perang Uhud, ini semua peperangan-perangan ini waktu itu Salman masih lagi dalam keadaan hamba sahaya. Dia tak boleh ikut pergi perang. Selepas peperangan Uhud, Nabi SAW jumpa Salman. Nabi SAW tanya Salman, wahai Salman, kau merdekakanlah diri kau. Dipanggil istilahnya mukatabah. Kalau kita belajar fiqh, ada bab mukatabah. Mukatabah ni maksudnya nak tebus diri sendiri. Nak tebus diri sendiri. Dia hamba sahaya. Zaman sekarang ni kita tak ada sistem hamba sahaya. Mungkin kita kurang faham bab ni. Tetapi zaman dahulu ada sistem hamba sahaya. Baik, kemudian Nabi SAW beritahu pada Salman, wahai Salman, lakukanlah atau bebaskanlah diri kau dengan sistem mukatabah. Dengan sistem iaitu beli diri sendiri, bukannya orang lain yang tebuskan. Seperti mana yang kita pernah bersiaran dulu tentang Bilal radhiyallahu an, Abu Bakar yang tebus dia, yang beli dia, merdekakan dia. Pada ketika itu orang Islam lemah, tidak ada yang boleh bantu diri sendiri. Tapi Salman ni, Nabi SAW beri dia kekuatan, semangat, kau tebus diri kau sendiri. Dan Salman radhiyallahu an kata, wahai Rasulullah, okey, aku akan jumpa bos aku, tuan aku akan minta mukatabah. Jadi bila dia jumpa tuan dia Yahudi ni, Yahudi ni sayang Salman, sayang dia sudut kerja ni. Pasal dia memang orang kuat, rajin. Tubuh dia besar. Kan? Kalau kita tengok orang Farsi ni, tubuh dia memang tough, gagah kan. Dan dia pun kerja bagus, amanah dan sebagainya. Jadi dia pun, okey, kalau kau nak tebus diri kau, nak mukatabah, boleh. Tapi dia letak satu harga yang memang mustahil sebenarnya bagi Salman Farsi boleh tebus diri dia, boleh mukatabah diri dia. Tak masuk akal. Tak masuk akal punya harga. Dia saja macam nak bebankan Salman Farsi. Dia kata, okey, harga engkau untuk kau tebus diri engkau ialah engkau mesti tanam 300 anak pokok kurma dan hidup. 300 anak pokok kurma hidup. Lepas confirm hidup, engkau kena bayar 40 auqiyah emas. 40 auqiyah ni lebih kurang 1.13 kilogram. 1130 gram emas. Kalau sekarang ni harga emas tengah naik kan, makcik-makcik akak-akak tengah sibuk beli emas ni kan. Orang saham pun beli emas dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni dengan harga emas kau kira sekarang ni lebih kurang RM275 1 gram. Bayangkan 1130 ni lebih kurang RM300,000 punya harga. 320,000 inilah lebih RM300,000, RM326,000 lebih kurang. Punya harga kena tebus. Bayangkan zaman itu kena cari RM326,000 ni macam mana?
Satu benda yang mustahil sebenarnya yang boleh dilakukan oleh Salman Farisi. Dia jumpa Nabi SAW. Dia cerita, beri laporan. Wahai Rasulullah, tuan aku, bos aku minta macam ni. Macam mana? Rasulullah relax. Dia orang yang bijak. Sama-sama bijak. Salman bijak, Rasulullah SAW bijak. Nabi SAW panggil para sahabat. A'inu akhakum. Bantulah saudara kamu ni. 300 anak pokok kurma. Siapa boleh beri? Masing-masing para sahabat ada kurma masing-masing kan. Orang Ansar ni, orang Madinah ni banyak pokok kurma. Subsidi. Jadi Nabi SAW bila minta macam tu, ada sahabat bawa 30 anak pokok, ada bawa 15 anak pokok, 5 anak pokok, satu hinggalah terkumpul 300 anak pokok kurma. Hinggalah terkumpul 300 anak pokok kurma. Nabi SAW kemudian beritahu pada Salman, kau gali, dah siap gali nanti beritahu aku sendiri nak tanam. Aku sendiri nak tanam pokok kurma ni. Kemudian Nabi SAW bila beritahu, jadi para sahabat pun semangat nak tolong Salman Farisi ni. Nak tolong Salman Farisi gali. Pasal 300 ni bukan senang kan. Kalau sekarang ni nak tanam pokok kelapa sawit pun kan, siap panggil bajak apa semua kan. Ini dia tanam. Dia dah siap gali. Gali 300 anak pokok. Salman radhiyallahu anhu jumpa semula Nabi SAW. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, dah siap. Rasulullah pun pergi. Rasulullah sendiri ambil setiap anak pokok. Rasulullah letak. Setiap anak pokok 300. Rasulullah letak dan sama-sama tutup tanam anak pokok ni. 300. Kalau ikut ilmu orang-orang yang pokok kurma ni, benih-benih pokok ni, mustahil 300 pokok boleh semua hidup. Betul. Daripada 10 mungkin satu dia tak menjadi, daripada 20 ni bayangkan 300, sepatutnya paling kurang pun ada 3-4 pokok lah tak menjadi kan. Sepatutnya ada lebih kurang 30 pokok tak jadi. Setidaknya 1-2 pokok ada tak jadi. Tetapi dengan berkat Nabi SAW dengan mukjizat yang Allah SWT beri, tangan Nabi SAW sendiri yang tanam, maka akhirnya semua 300 anak pokok ni hidup. Bila hidup ni, dia jumpa semua orang Yahudi, bos dia. Hidup. Okay, sekarang Yahudi minta pula 40 auqiyah emas ni tadi. 1130 gram emas. Di mana aku nak cari kan Salman Farisi. Tapi masya-Allah, ni para sahabat ajma'in, mereka kembali pada Allah, kemudian jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ibaratnya mana aku nak cekau ni, mana aku nak dapat 1130 gram emas ni kan. Kalau sekarang ni jongkong emas kan, besar macam tu, 1 kilo je bukan besar. Handphone ni pun lebih besar kan, tebal kan, untuk 1 kilo tu. Nabi SAW kebetulan waktu tu ada daripada ghazwah, daripada peperangan yang waktu tu berlaku. Nabi SAW dapat sebahagian daripada harta rampasan, emas sebesar telur ayam. Emas sebesar telur ayam. Jadi Nabi SAW beritahu, wahai Salman, ambil ni, bayar. Salman kata, wahai Rasulullah, ni kalau ikutkan aku tak cukup ni, 1.13 kilogram tak cukup ni, dia berapa gram aja ni. Dipanggil auqiyah pada ketika itu, ons kan. Kemudian apabila dibawa, Nabi SAW beritahu, engkau beri aja Yahudi itu, Allah akan cukupkan. Jadi bila sampai ke tengah Yahudi, timbang memang 1.1340 auqiyah tadi. Masya-Allah. Nampak macam kecil. Nampak macam kecil. Inilah antara mukjizat Nabi SAW. Dan juga Allah SWT beri natijah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Bukan aku tak mampu. Ini salah satu sifat yang kita kena belajar dalam cerita ni, seperti mana saya sebut banyak kali, belajar sirah untuk kita belajar sifat. Bukan setakat nak dengar cerita jadi halwa telinga sahaja. Jadi kesungguhan. Tak mampu pun buat aja. Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah SWT tidak akan membebankan perkara yang kita tak mampu. Allah Taala tahu mesti mampu. Jalan keluar adalah Allah SWT akan sediakan. Jadi bila dah selesai bayar ni, maka merdekalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi seperti mana yang soalan tadi, bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merdekakan Salman Farisi dengan cara macam tu, dan pokok kurma yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hingga ke hari ini benih itu ada. Ini dipanggil sebagai kurma ajwa awali, iaitu antara yang dikatakanlah tentang keturunan daripada pokok kurma yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dan harganya juga lebih mahal daripada kurma-kurma yang biasa. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan masya-Allah tabarakallah, itulah antara perkara-perkara yang menjadi pemangkin semangat kepada kita Ustaz, sebab kita dengar tentang hayatus sahabah, kisah-kisah sahabat memberikan semangat kepada kita dalam kita menjalani kehidupan. Kalau kita tidak idolakan ataupun menjadikan mereka sebagai ikon kita, siapa lagi yang akan kita idolakan Ustaz, melainkan Nabi dan juga para
para sahabat dan juga orang-orang yang soleh. Dan berikutnya kita raikan lagi soalan menerusi sahabat WhatsApp kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu merupakan tokoh yang sangat penting ketika berlakunya perang Khandaq. Apakah jasa dan sumbangan yang beliau berikan kepada tentera Islam supaya selamat daripada serangan kaum musyrikin Mekah dan kaum Yahudi ketika mana peperangan Khandaq berlaku? Adakah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu seorang yang bijak mengatur strategi dalam peperangan? Mohon pencerahan Ustaz. Baik. Terima kasih. Soalan ini sebenarnya berkait juga dengan soalan tadi sebelum tadi, iaitu Khandaq dan Ahzab. Tadi kita sambung juga sikit, soalan ini berkait rapat berkait dengan soalan tadi, iaitu kenapa tak ikut perang tak ikut perang Badar dan juga Uhud. Jadi selepas dia merdeka, selepas itu barulah berlaku peperangan Khandaq. Kita kemudian jawab soalan yang ni, iaitu kenapa dia tak ikut Badar dan Uhud, sebab waktu itu dia masih hamba, dan selepas itu dia merdeka. Peperangan pertama yang dia ikut adalah peperangan Khandaq ataupun Ahzab. Khandaq ni diberi nama perang Khandaq sebab dalam peperangan itu digali parit. Khandaq itu maksudnya parit yang besar. Ahzab maksudnya tentera bersekutu di kalangan orang Yahudi sendiri dan juga beberapa kabilah di kalangan orang-orang Arab musyrik yang menyerang Madinah. Kerana itu dipanggil Ahzab, iaitu tentera bersekutu. Baik, kembali pada soalan ini, iaitu peranan Salman Farisi dalam peperangan Khandaq dan juga Ahzab. Ketika Nabi SAW ingin meminta pendapat para sahabat, kerana salah satu sifat Nabi ini ialah suka bermesyuarat. Sebelum itu pun, ketika peperangan Badar, ketika peperangan Uhud, Nabi SAW minta pendapat para sahabat radhiyallahu ajma'in. Begitu juga dalam peperangan Khandaq, Nabi SAW minta pendapat para sahabat yang ada kaitan dengan peperangan, dan beberapa pandangan telah diberi. Apabila Nabi SAW beritahu tentera bersekutu nak serang, dan mereka ni tentera yang terlampau ramai, kan, 10,000 tentera, lebih kurang 10,000. Orang Islam pada ketika itu lebih kurang ada dalam 3,000 sahaja. Dan itu pun bukannya semua tentera yang terlatih. Termasuk tentera-tentera prajurit yang kecil-kecil ni. Nak lawan 10,000. Jadi Nabi SAW telah minta pandangan para sahabat. Ada yang beri beberapa pendapat. Apabila Salman Farsi yang beri pendapat, dia kata, wahai Rasulullah, kami di negara Farsi sana, sekiranya berlaku peperangan besar macam ni, kami nak dikepung dan sebagainya, sama ada kami akan gali parit yang besar supaya tentera musuh tak boleh nak lintas parit tu, dan ataupun kami akan buat tembok yang besar. Seperti kita tengok dalam cerita-cerita perang zaman dulu macam tu, parit yang besar, dan ataupun tembok yang tinggi sampai pihak musuh tak boleh masuk. Nabi SAW telah buat keputusan gali parit. Sebab apa? Nak bina tembok memang tak ada masa, kos lagi dan sebagainya, masa dan sebagainya. Jadi Nabi SAW telah buat keputusan gali parit. Gali parit, setiap kumpulan usahakan lebih kurang 40 hasta. 40 hasta. 10 orang usahakan 40 hasta. Hinggalah tertutup pintu masuk Madinah. Madinah ni tuan-tuan sekalian, dia boleh masuk, kalau nak diserang, dia boleh diserang daripada arah utara sahaja. Mekah ni, selatan Madinah. Sepatutnya serang, Madinah ni Mekah. Sepatutnya serang macam ni je lah, dekat. Tapi orang kafir Quraisy dia kena pusing macam ni. Untuk serang masuk daripada arah utara. Sebab apa? Madinah ni kanan kiri dia penuh bukit bukau. Dan sebelah selatan dia penuh dengan pokok-pokok kurma. Batu-batu kerikil itu, kalau kuda, unta nak lalu memang susah. Kalau kita pergi ke bahagian Kubak, masih ada lagi batu-batu macam tu. Batu hitam-hitam, kerikil, kalau unta, kuda nak lalu, dia akan terpeleongat. Tak selesa. Tak selesa. Memang tak boleh nak perang. Jadi dia boleh serang daripada arah utara sahaja. Jadi Salman Farsi radhiyallahu anhu telah memberi cadangan supaya parit dibina kawasan utara. Jalan pintu masuk tak boleh. Maka Nabi SAW telah bersama-sama dengan Salman Farsi melakukan, dan juga para sahabat yang lain, menggali parit yang kita cerita tadi, Muhajirin dan Ansar berebut kan. Dan apabila orang kafir Quraisy, tentera bersekutu Ahzab ni datang, mereka terperanjat. Ada parit yang besar untuk masuk Madinah. Ada orang Arab tak tahu teknik perang tu, strategi perang gali parit ni tak pernah dia orang tahu. Tak jangka. Tiba-tiba ada parit. Dia orang tak boleh masuk. Berlakulah sedikit peperangan yang sebelum ni pun saya pernah bersiaran tentang peperangan Khandaq ni. Berlakulah peperangan dan akhirnya mereka setakat berkemah di luar sana saja. Tapi orang Islam sendiri tertekan jugalah sebab nak jaga sempadan hingga lapar dan sebagainya. 3 minggu lebih kurang. Ada orang kata hingga sebulan. Ada yang lebih daripada sebulan. Allah SWT hantar tentera melalui angin ribut taufan, hinggalah orang kafir Quraisy lari lintang pukang dan orang Islam menang.
berasal daripada idea cadangan Salman Farisi radhiyallahu an. Orang Arab semua terperanjat. Dan hingga ke hari ini, tapak peperangan Khandaq tu masih diabadikan, dibina beberapa masjid yang panggil sebagai Masjid 7. Kalau kita pergi Madinah, Masjid Sab'ah ataupun Masjid 7 itu kawasan peperangan Khandaq. Dan sekarang ni dah dibina satu masjid yang besar. Kalau kita pergi lebih kurang beberapa tahun yang lepas, kerajaan Arab Saudi telah membina satu masjid yang besar dipanggil Masjid Salman Al-Farisi. Tapi biasanya masjid ni tuan-tuan sekalian, kita tak turun sangat kat situ. Kita setakat lalu ceritakan sejarah ringkas dalam bas, tapi orang Iran Syiah biasa turun di situ. Ini ada cerita lain lah. InsyaAllah nanti mudah-mudahan kita sambung lagi lepas ni tentang macam kita tahu nak berehat. Allahu Akbar. Banyak lagi yang akan kita bicarakan, semestinya dengan topik yang cukup menarik Salman Al-Farisi. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Saya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik kisirah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kisah yang cukup menarik. Kita bicarakan bersama panel undangan kita yang berbahagia, Ustaz Nur Effendi Hamid dan para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala bakal menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau hantarkan melalui aplikasi WhatsApp di 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan di sana juga kita adakan siaran secara langsung dan kita siarkan di FB Live secara langsung. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan para penonton dan juga yang bagi Ustaz, kita berbicara panjang lebar tentang kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana permulaan beliau, bagaimana berlakunya pencarian dan akhirnya dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat mendapat hidayah yang cukup hebat, ya, pengalaman hidup yang dilalui oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, dan kita lihat bagaimana perjuangan dan juga pengorbanan yang beliau lakukan. Dan ada yang bertanya Ustaz tentang berapakah umur Sayyidina Salman Al-Farisi ketika memeluk kepada Islam. Sikit boleh Ustaz? Baik. Secara detail memang tidak disebutkan tentang perkara itu, tetapi dalam menceritakan perjalanan beliau, sebab ketika beliau wafat pada tahun 33 Hijrah, ada riwayat mengatakan 36 Hijrah, iaitu ketika pemerintahan zaman Sayyidina Osman radhiyallahu an. Pada ketika itu umur beliau lebih kurang 83 ke 85. Yang penting 80 lebih. Walaupun ada riwayat mengatakan, dalam setengah kitab mengatakan umur 150 dan sebagainya, tetapi sebahagian pentahqiq ataupun yang mencari betul-betul cerita sirah ini mengatakan bahawa umur beliau tidak melebihi 90 tahun. Maksudnya 80 lebih. Dan apabila dikaji latar belakang ceritanya itu, beliau ketika masuk Islam umur lebih kurang 40 tahun. Ketika sampai ke Madinah tu, jadi hamba sahaya tu, umur dah 40 tahun. Dan beliau mula keluar daripada rumah, lari daripada rumah tadi, apabila diikat oleh ayah dia tadi, ketika umur 18 ke 20 tahun. Maksudnya ayah dia kontrol dia sampai umur 20 tahun tu. Dah habis SPM, dah masuk universiti pun masih kena kontrol lagi kan. Tapi nak cari kebenaran tu. Dia keluar daripada rumah dia ketika umur 20 tahun, bermakna perjalanan dia menuntut ilmu tadi tu, 6 orang tok guru tadi tu, kan, daripada di Syam 2, kemudian di Iraq 1, di Turki 1, di Rom 1, 5 kan. Kemudian sampai ke Nabi SAW, 20 tahun perjalanan hidup dia mencari kebenaran.
Kita kadang-kadang belajar baru setahun dua kan, Allahu Akbar. dah rasa macam beban untuk ilmu ni kan. Ni duduk depan tanyalah ustaz 2 jam aja. Kan? Itu macam stres kan, mana kan. 2 jam, ini 20 tahun kan. Tapi tuan-tuan perempuan bukanlah orang-orang yang setia mendengar kan. 20 tahun masya-Allah mencari kebenaran dan akhirnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur dia tu kembali pada soalan tadi, iaitu umur waktu keluar dari rumah bukan 20 tahun, perjalanan mencari kebenaran 20 tahun, umur 40 tahun peluk Islam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu 10 tahun sahaja. Lepas tu dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu an. Dia tak sempat ke zaman pemerintahan Ali radhiyallahu an. Akhirnya dia meninggal di Madain. Madain ini di Iraq. Di Iraq dekat dengan Kufah. Dia meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Dan sekarang ni masih ada di sana makam dia dan masjid yang dikenali sebagai Masjid Salman Farisi di sana tadi. Cerita Masjid Salman Farisi. Salman Farisi Mungkin berkait juga Masjid 7 tadi kan. Mungkin boleh insya-Allah. Baik, Masjid 7 kan yang dikenali sebagai Masjid 7 masa Judus Sab'ah, walaupun tak ada 7 masjid sekarang kat situ. Tapi salah satu masjid yang dibina kat situ ialah Masjid Salman Farisi untuk mengimbas kembali sejarah. Kalau kita pergi Salman Farisi, siapa Salman Farisi ni? Dia ustaz ataupun mutawif dalam bas pun menceritakan kisah Khandaq dan juga kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Cuma tuan-tuan dan sekalian, saya nak sentuh sikit di sini, iaitu dalam menceritakan kisah sahabat Salman Farisi ni, ada versi Ahli Sunnah wal Jamaah, ada versi Syiah. Ini kita kena jaga baik-baik. Kalau kita setakat nak mencari ilmu melalui Pak Syekh Google, kan, Tok Guru Google kita pun konon-kononnya kita cari sirah Salman Farisi. Maka keluarlah macam-macam cerita. Kena pula dalam bahasa Inggeris. Kan, cerita yang seperti mana kita cerita ni, versi Ahli Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak pandai tapis, kita akan buka versi cerita Syiah tentang Salman Farisi, maka macam-macam ceritalah. Waktu khususnya cerita waktu dia nak wafat, nak meninggal dunia. Ada cerita dia boleh cakap dengan si mayat, si mati dan sebagainya. Lepas tu dia boleh sampai ke bintang Suraya dan sebagainya. Itu semua adalah cerita-cerita versi Syiah yang khurafat, yang tidak benar ya. Jadi kalau kita pergi Masjid 7 tu tadi, biasanya kita jemaah Malaysia ataupun jemaah-jemaah lain kita tak berhenti kat situ lama-lama. Setakat mungkin berhenti kejap, tawif akan cerita, tetapi kita akan lihat ada puak-puak tertentu yang akan berhenti lama kat situ dan akan baca macam-macam, siap berdoa, menangis, meratap dan sebagainya. Mereka ni biasanya orang-orang Syiah. Jadi kita kena, walaupun kita dalam sirah, kita kena berjaga-jaga membezakan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah ni tadi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Dan selepas ni bila kita nak berziarah dan sebagainya selepas daripada musim PKP ni, pastinya ramai yang akan mengerjakan umrah. Pastikan kita ada ilmu terlebih dahulu dan pastikan mutawif pun kita persiapkan diri kita dengan ilmu yang sahih untuk kita kisahkan dan ceritakan sirah ni kepada jemaah-jemaah yang kita bawa, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook. Nur Hayati Ismail, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapakah umur Salman Al-Farisi ketika beliau ditakdirkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon perkongsian ilmu daripada yang bahagia Ustaz. Terima kasih. Kak Ayat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor, Ustaz dah pun jawab tadi. Kalau boleh kita ulang sedikit Ustaz tentang umur beliau sikit boleh Ustaz. Okey, baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Salman Farisi di atas kubur Baqi' tadi tu, anggaran umurnya 40-an. Secara tepat tidak ada kitab yang sebut secara tepat, tapi 40-an. Kalau kita fikirlah ketika umur 40 tu, kalau kita zaman sekarang ni dah habis universiti, dah masuk kerja, orang kata dah jadi berjawatan tinggi lah juga kan, umur 40 tu dah naik pangkat lah tu. Bayangkan pada ketika itu kan, dia ni daripada anak seorang yang hebat, dia ayah dia pun juga si Muzikhshan ni, orang yang terkenal di tempat dia Asfahan. Kemudian telah menjadi anak-anak murid istimewa tadi. Dalam umur 40 tu dia telah mendapat kebenaran, menjumpai kebenaran dan telah masuk agama Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau cerita tentang masuk Islam tu tadi, daripada umur 20-an tu dia dah masuk Islam sebenarnya. Dia dah mentauhidkan Allah. Dia dah mentauhidkan Allah SWT. Dia telah mentauhidkan Allah apabila jumpa dengan pendeta-pendeta ni tadi.
tetapi belum beriman dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW telah lahir, telah dilantik menjadi Nabi, sepatutnya kena beriman. Kerana itu, bagus soalan ini, diulangkan lagi. Apabila Salman Farsi radhiyallahu anhu beriman dengan Nabi SAW, dia tertanya-tanya, macam mana iman tok guru dia tadi? Dia punya tok guru tu yang beriman pada Allah SWT tapi tidak sempat beriman dengan Nabi SAW. Dengan sebab soalan ini, turunlah firman Allah SWT tentang mereka-mereka yang beriman tetapi tidak jumpa Nabi SAW tapi beriman dengan Allah SWT dan beramal soleh. Dan Allah SWT menerangkan bahawa mereka ini termasuk orang yang tetap beriman dengan Allah SWT. Jadi alhamdulillah, tok guru dia tu pun tadi yang beriman dan tauhid dan meninggal tapi tak sempat beriman dengan Nabi SAW walaupun Nabi dah ada, cuma mereka tak jumpa lagi, termasuk dalam mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ahli syurga. Jadi soalannya, umum masuk Islam, sebenarnya daripada umur 20-an dia dah masuk Islam, tapi betul-betul beriman dengan Nabi Muhammad SAW ketika umur 40 tahun. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan kebersamaan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, semestinya ada ringkasan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi sedikit pada Ustaz. Baik. Dia dalam tempoh 10 tahun dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak banyak hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi Salman. Kerana kita tahu kadang-kadang ada sebahagian sahabat ni dia rasa dia tidak layak untuk meriwayatkan hadis. Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri memang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal hingga akhir. Berapa sahaja periwayatan daripada Abu Bakar? Tak banyak. Umar, Uthman tak banyak. Tapi ada di kalangan para sahabat yang memang mereka ini sepenuh masa menuntut ilmu. Seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini memang betul-betul menuntut ilmu. Dia Salman Farsi ni walaupun dia baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak banyak meriwayatkan hadis pada para sahabat yang lain. Dikatakan dalam kitab-kitab hadis yang terkumpul dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Baqi Makhlad, lebih kurang 60 hadis sahaja. Kalau kita buka Sahih Bukhari, hadis Salman Farsi hanya ada 3 sahaja yang diriwayatkan oleh Salman Farsi. Berkata Salman Farsi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 sahaja. Buka Sahih Muslim, hanya ada 2 sahaja hadis yang diriwayatkan daripada Salman Farsi. Dalam satu kitab yang dikumpulkan Salman Farsi punya hadis, maksimal ada 60 sahaja. Jadi 60 hadis daripada 10 tahun dia hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini versi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi versi Syiah kita kena ceritakan juga supaya kita berwaspada dan tahu bab ni. Dia banyak Salman Farsi ini termasuk perawi hadis yang banyak sebab dia banyak majlis-majlis rahsia bersama Nabi. Dan dia juga adalah orang yang baik dengan Ali sampai dia hidup di zaman Ali radhiyallahu an. Ali banyak menurunkan ilmu hikmah pada dia. Ini tak ada bukan. Pasal itu saya kata dalam menceritakan Salman Farsi ni kena baik-baik dalam berhati-hati dalam membaca berita ataupun cerita ataupun sirah Salman Farsi radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Mudah-mudahan kembali menjernihkan kekeliruan yang berlaku pada hari ini, dan itulah antara juga trademark ataupun tema channel Ustaz, biar tahu jangan keliru Ustaz. Supaya kita tidak keliru, terutamanya dalam bab agama, kita tidak boleh ada kekeliruan dalam rangka kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para penonton dan juga yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Rahimah Saud, Assalamualaikum Ustaz Nur Effendi, Dai Anas dan kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, adakah sebarang gelaran khas yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sepanjang beliau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Ustaz dan Dai. Masya-Allah. Ini di antara fadail Salman Farsi radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Salman ni minna ahlul bait. Itu yang pertama. Nabi sallallahu beritahu mengesahkan bahawa Salman ni di kalangan keluarga kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggelarkan Salman sebagai Salman al-Khair. Salman yang suka membuat kebaikan. Dia ni memang suka tolong orang. Salman suka tolong orang. Salman al-Khair. Kerana itu sekarang ni banyak juga orang beri nama anak Salman kan. Salman dan Salman kan. Dan Raja Arab Saudi pun nama Salman kan. Salman ni satu nama yang disukai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi Salman al-Khair. Dan beberapa gelaran yang lain daripada para sahabat. Kerana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sayang Salman ni. Sayang Salman, dan dia telah dimuakhahkan, dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu an.
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memuji Salman tentang keilmuan dia. Salman ni telah kenyang dengan ilmu. Maksudnya memang dia dah faham ilmu. Peristiwanya ialah ketika Salman ni duduk dengan Abu Darda. Mula-mula dia hijrah ke Madinah, dia dah merdeka. Kemudian Nabi SAW mempersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu an, dia pun duduk rumah Abu Darda. Jadi apabila dia duduk rumah Abu Darda, dia telah nampak ibadatnya Abu Darda radhiyallahu anhu macam melampau sangat, macam gulu sangat. Ibadat sepanjang malam, tak masuk bilik isteri. Ibadat sepanjang malam. Siang pula puasa, setiap hari macam tu. Dia tegur. Ibadat macam ni Syekh, bro. Kan, janganlah sampai macam tu sangat ibadat. Over sangat. Jangan over sangat. Kan, mata pun ada hak yang perlu kau beri untuk tidur. Keluarga pun ada hak yang kau kena beri. Abu Darda ni macam marah sikitlah. Adakah kau nak menghalang aku daripada solat? Adakah kau nak menghalang aku daripada puasa? Tapi bagusnya para sahabat ni, dia bersisihan pendapat tak sampai berpecah. Perselisihan pendapat tu normal. Memang itu adat kita sebagai manusia. Anas kata nak merah, saya kata nak biru. Jadi itu perkara biasa. Tetapi nak selesaikan macam mana? Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka kembali pada Nabi SAW, jumpa Nabi. Ini macam mana ni? Aku nak ibadat ni, Abu Darda kata. Aku nak ibadat, aku nak puasa. Tapi Salman kata, aku kena sempurnakan hak mata aku, kena tidur maksudnya. Hak keluarga aku kena jumpa isteri aku, anak-anak aku. Nabi SAW gembira dengan jawapan Salman. Nabi kata, Salman ashba' ilm. Maksudnya dia telah memenuhi kehendak ilmu. Dia orang yang faham ilmu. Al-faqih itu. Iaitu orang yang ada kebaikan, orang yang faqih tentang agama. Jadi agama Islam ni dia bukan agama gulu dan ibadat. Dia banyak benda yang kita kena ambil kira, keluarga dan sebagainya. Toleransi dan sebagainya. Jadi di situ pun gelaran tadi Nabi SAW telah memberi satu gelaran yang istimewa bagi Salman radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat yang lain mereka memberi beberapa gelaran. Di antaranya Ali radhiyallahu an sendiri pernah ditanya tentang Salman Farsi, iaitu selepas Salman Farsi meninggal. Ali radhiyallahu anhu telah kata bahawa kamu semua tidak ada siapa pun yang boleh menyamai Salman dalam kepandaian dan kebijaksanaan dia, dan beliau adalah Luqmanul Hakim untuk umat ini. Luqmanul Hakim untuk umat ini itulah Salman Farsi radhiyallahu an. Jadi banyak sebenarnya kelebihan Salman Farsi radhiyallahu anhu, iaitu satu orang yang hebat, satu orang yang terkenal dengan kebaikan. Dan mungkin saya ambil kesempatan di sini untuk menceritakan apabila Salman Farsi radhiyallahu an menjadi khalifah, gubernur di Madain, di Kufah, di Iraq. Apabila dia dilantik menjadi khalifah di zaman Umar radhiyallahu an, padahal Salman Farsi ni tidak suka terima jawatan. Dia sendiri pernah beritahu pada kawan-kawan dia, kalau kau nak dilantik untuk mengotai 2 orang sahaja, kamu dah 2 orang, kerana sunnah Nabi kalau kita berjalan musafir, seorang lebih dari seorang, iaitu 2 orang, kena ada satu amir, ketua, dilantik ketua perjalanan. Dia kata apa, kalau nak jadi ketua pada 2 orang pun elakkanlah. Tetapi Umar adalah dia cari orang macam ni. Dia cari orang yang tak nak pangkat darajat, lagi tak nak dilantik. Nak tak nak taat pada amir, dia pun terima jawatan ni. Tetapi hebatnya Salman Farsi ni, dia terima jawatan, terima gaji. Memang ada gaji. Gaji bukan sikit-sikit kan. Kalau diterjemahkan pada currency RM ni puluh ribu. Tapi 1 sen dia tak pernah ambil. Dia buat kerja masuk pejabat, pantau rakyat dan sebagainya. 1 sen dia tak pernah ambil, dia ambil. Orang Johor kata ambil. Orang tangkap ambil. Dia ambil, tapi dia bagi balik pada orang fakir miskin. 1 sen dia tak ambil. Habis itu macam mana dia punya kehidupan keluarga dia? Dia buat apa tuan-tuan sekalian? Ni hebatnya Salman Farsi ni. Dia beli daun kurma, pelepah kurma, dia beli dengan harga 1 dirham. Kemudian dia anyam, dia buat bakul kecil, bakul besar dan sebagainya, dia jual dengan 3 dirham. Modal 1 dirham, dia jual 3 dirham, kan? Dan itu pun nampak besarnya untung kan. 1 dirham dia buat 2 kali lipat ganda untung kan. Tapi apa dia buat? Daripada 3 dirham tu, dia ambil 1 dirham untuk beli lagi, keluarkan modal lagi, rolling lagi untuk beli pelepah kurma, buat bakul baru. 1 dirham lagi dia ambil untuk keluarga dia, kehidupan seharian. 1 dirham lagi dia derma. Bayangkan kalau modal RM10, jual RM30.
RM10 simpan untuk modalkan semula, RM10 simpan untuk keluarga, RM10 dermakan balik. Kita boleh buat macam tu. Kan? Berat kan rasa kan. Tapi itulah Salman Farisi radhiyallahu anhu, dia tak terima gaji, dia usaha sendiri dan dalam usaha itu pun dia ada sedekah juga. Allahu Akbar, ini teladan dan juga contoh yang diberikan cukup hebat. Masya-Allah tabarakallah. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semestinya banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz. Sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan di TV3. Kita akan tamat di siaran di TV3 di sini. Kita akan sambung 30 minit siaran di TV9. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Jumpa di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik sirah, kisah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan kita masih lagi bersama tetamu undangan kita, panel kita pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid. Panjang lebar kita bicarakan sirah Sayyidina Salman Al-Farisi, semestinya membangkitkan semangat kita dalam kita mengidolakan, mengikuti tokoh-tokoh Islam yang cukup hebat, terutamanya Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan para penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau hantarkan ke aplikasi WhatsApp di 011123364480, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan di sana juga kita siarkan siaran langsung menerusi FB Live. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya. Imran Syakir, Assalamualaikum Ustaz Effendi dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, setelah berhijrah dari Farsi, adakah beliau pernah kembali ke sana sama ada berkunjung, bertemu keluarganya, berperang atau lain-lainnya? Yang kedua, bagaimanakah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di akhir hayatnya di dunia ini sebelum bertemu Sang Pencipta? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Soalan cukup baik. Bagus. Soalan yang sangat bagus. Kan? Salman Farisi radhiyallahu anhu, para penonton yang Allah sekalian, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selama 3 tahun, kemudian Umar radhiyallahu anhu lebih kurang selama 10 tahun, kemudian pemerintahan Osman radhiyallahu anhu. Dalam tempoh-tempoh pemerintahan ini, beberapa jemaah dakwah dan juga tentera telah dihantar untuk membuka beberapa negara baru. Disampaikan dakwah ke beberapa negara dan sebagainya. Dan Salman Farisi radhiyallahu anhu termasuk orang penting yang memainkan peranan dalam menyebarkan dakwah di benua Farsi, di bumi Farsi. Kerana Farsi ini satu kawasan yang luas sebenarnya. Kalau sekarang ni kita lihat contohnya Farsi Iran tu sendiri, dan Iraq tu sebahagiannya sebagai negara Arab dan sebagainya dalam bumi Farsi. Dan kemudian Afghanistan juga. Afghanistan pun sekarang ni, iaitu pecahan negara sekarang ni, juga ada yang masih berbahasa Farsi. Sebahagian besar orang di Afghanistan pun orang berbahasa Farsi. Dan bahasa Farsi ini juga mempengaruhi
hinggalah ke Pakistan, bahasa Urdu contohnya, bahasa Urdu yang digunakan di Pakistan dan juga India, kebanyakan bahasa ini diambil juga daripada Farsi. Bermaksud Farsi ini satu kawasan yang luas, dan Salman Farsi ini telah memainkan peranan yang penting dalam mengislamkan bumi Farsi, penduduk di Farsi. Jadi sudah pastilah Salman Farsi radhiyallahu an selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, dalam pemerintahan Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman radhiyallahu an, beliau telah kembali ke Farsi untuk jalankan dakwah di sana. Bahkan beliau telah mengajar Al-Quran dalam bahasa Farsi. Beliau terkenal juga dengan penterjemah Al-Quran ke bahasa Farsi. Mungkin dalam kita dah hampir 2 jam ni, mungkin ada yang bertanya tapi tak tertulis, tak keluar pun soalan, tetapi saya rasa mungkin ada yang tertanya. Daripada mana Salman Farsi belajar bahasa Arab? Dia orang Farsi. Bagaimana dia boleh belajar bahasa Arab? Jadi perkara ini pun perlu kita tahu. Di Farsi ini sebenarnya di negara Farsi itu sendiri ada orang-orang Arab. Yang maksudnya ada Farsi yang berkacukan dengan Arab. Ibaratnya macam kita lah. Walaupun tak tahu bahasa Jawa contohnya, kita ada kawan-kawan bahasa Jawa, kita boleh sikit-sikit cakap Jawa. Ada kawan-kawan Cina, kita pandai-pandai sikit cakap bahasa Cina. Ada kawan India, kita pandai-pandai sikit cakap bahasa Hindustan ataupun Tamil dan sebagainya. Begitulah di Farsi itu sendiri ada suasana macam tu. Tetapi apabila Salman Farsi telah keluar daripada Farsi, kemudian pergi jumpa imam-imam, tok guru dia tadi yang semuanya berbahasa Arab, walaupun dia tak pandai bahasa Farsi, tak pandai bahasa Arab, sudah pastilah dia belajar di situ. 20 tahun. Tak mustahil dia boleh menguasai bahasa Arab. Macam saya pun dulu belajar, saya dulu belajar di Pakistan, bahasa Urdu Hindustan boleh bahasa Urdu Hindustan. Waktu pergi itu tak boleh bahasa apa-apa. Tapi akhirnya kita belajar daripada perbualan, daripada kitab dan sebagainya, kita boleh bahasa Urdu, boleh bahasa Farsi sikit, dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi begitu Salman Farsi, dia kembali semula ke Farsi untuk melaksanakan dakwah dan juga dalam melakukan peperangan. Kemudian soalan yang kedua, berkaitan dengan akhir hayat dia kan. Salman Farsi radhiyallahu anhu, dia akhir hayat dia memang sibukkan diri dengan ibadat, dan seperti mana kita sebut tadi, dia banyak melakukan kebaikan, banyak bersedekah hingga ke akhir hayat dia. Tapi ada satu peristiwa, ini versi kita ni, versi yang betul diceritakan sendiri oleh isteri beliau, yang mana Salman Farsi ni ada satu botol minyak wangi, yang mana minyak wangi ni dia dapat daripada harta rampasan perang. Salah satu perang yang dia ikut, ada satu botol minyak wangi, dan minyak wangi tu yang minyak wangi lah. Ada setengah minyak wangi ni tak wangi kan. Orang kata minyak wangi tapi tak wangi. Kalau bau pun pening kepala kan. Dia ada satu minyak wangi ni, dia dapat disimpan. Dia cakap dengan isteri dia, simpan untuk kegunaan aku nak mati nanti. Waktu aku nak mati, waktu tu baru guna. Jadi apabila dia hampir wafat, dia rasa diri dia dah hari-hari tak akhir ni, dia cakap dengan isteri dia, kau ingat tak minyak wangi tu? Ambil dan masukkan dalam air supaya minyak wangi tu lebih lagi, dan percikkan di keliling aku. Mungkin tu inti pati yang minyak wangi, keliling aku wangi. Dan dia baring, dia terbaring. Dalam keadaan wangi itu, dia cakap dengan isteri dia, sebentar lagi aku akan dikunjungi oleh makhluk yang tak makan, tetapi dia suka wangi-wangian. Itulah malaikat. Malaikat maut kan. Walaupun malaikat maut ni, walaupun dia nampak macam ganas malaikat maut, tapi dia suka wangi-wangian. Jadi malaikat ni suka yang wangi-wangi. Dia kata sebentar lagi aku akan dikunjungi oleh malaikat, oleh makhluk yang tidak makan, tetapi suka wangi-wangian. Wangikan aku sekarang. Dalam keadaan macam tu, dia kata dengan isteri, kau pergi turun bawah hajab, kejap lagi kau naik semula. Dalam keadaannya tu, isteri turun, naik semula, tengok Salman radhiyallahu dah tak ada dah. Telah keluarlah rohnya. Jadi Salman Farsi di akhir hayat dia tetap inginkan kebaikan, hingga kan dia nak mati pun dia nak gembirakan Allah Taala, dia nak gembirakan malaikat yang datang ziarah dia. Jadi begitulah yang perlu kita belajar dalam diri kita ni, istiqamah. Ini salah satu poin. Tadi kita sebut kesungguhan, lepas tu kesabaran, lepas tu dia dalam mencari ni, dan juga istiqamah hingga ke akhir hayat dia. Setengah orang mungkin dia niat semangat nak belajar ilmu. Bila dah dapat ilmu, dia tak jaga ilmu tu baik-baik. Dia tak amalkan ilmu, dia tak istiqamah. Tetapi Salman Farsi radhiyallahu anhu hingga ke akhir hayat dia istiqamah dengan ilmu
iman, amal yang didapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, satu teladan yang cukup hebat Ustaz yang dicontohkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, walaupun sehingga ke hujung ataupun ke akhir hayat masih lagi ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dan masya-Allah tabarakallah, banyak lagi yang akan kita bicarakan para penonton. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, semestinya banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah dan ialah ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan. Masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah, saya mengajak kepada diri saya dan juga seluruh sidang penonton, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu kekuatan semangat untuk kita meneruskan kehidupan, kerana di akhir zaman ini mencari mursyid mungkin agak sukar, tetapi insya-Allah dengan keberkatan selawat dapat memandu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para penonton dan juga yang bagi ustaz, masih lagi kita berbicara tentang kisah ataupun sirah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan salah seorang sahabat yang cukup hebat. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Nur Effendi Hamid, dan kita nak raikan lagi ustaz soalan. Ya. Menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook, Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu sifat yang terpuji yang ada pada diri Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah tidak berdendam, malah rela menghabiskan wang dan harta bagi menyatukan hati sahabatnya dengan seorang wanita yang pernah menolak lamarannya dulu. Berbeza dengan sikap pemuda sekarang yang sanggup putus sahabat demi seorang wanita. Kisah ni kena sahihkan daripada Ustaz lah. Soalan saya Ustaz, apakah yang mendorong terjalinnya kasih sayang luar biasa antara dua sahabat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kisah ataupun soalan yang cukup panjang tentang kisah beliau mungkin boleh disahihkan oleh yang bagi Ustaz. Baik. Bagus soalannya. Sebenarnya poinnya yang saya nampak dia nak ceritakan tentang apa sebab para sahabat ni mereka saling sayang menyayangi antara mereka. Itu salah setia kawan. Kisah ni baru itu salah satu contoh. Tapi contoh itu wallahu alam daripada mana beliau dapat sumbernya. Setakat yang saya tahu wallahu alam tidak ada peristiwa begitu, iaitu yang ada wanita tolak lamaran. Sebenarnya kawan Salman Farisi ni nak ikutkan dia lebih dia orang Farsi ni dia ada handsome dia yang tersendiri. Matanya warna dia lain, macam orang Arab dia tak ada mata biru. Farsi ni dia ada mata birunya kan. Dia kalau segi ketampanan tu Salman Farsi sebenarnya lebih tampan dan mungkin wanita lebih tergila-gila ya. Tapi tak apa, itu satu cerita sebagai contoh aja sebenarnya. Sebenarnya soalannya yang saya nampak dia nak tanya tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka saling sayang menyayangi sampai sanggup korban untuk sesama kawan mereka.
Dan itulah sifat yang ada dalam diri para sahabat yang telah ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai tahap Allah SWT puji mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yang mana mereka sanggup menyusahkan diri sendiri semata-mata untuk menyenangkan orang lain. Dia sanggup menyusahkan diri sendiri. Dia tak dapat tak apa. Yang penting dapat memuliakan orang yang lain. Seperti mana kisah tentang kepala kambing, walaupun ada pertikaian tentang riwayat kesahihan cerita itu, tetapi nak menunjukkan kehidupan di kalangan para sahabat ni, mereka ada sifat ikram muslimin, iaitu mereka saling mulia memuliakan antara orang-orang Islam. Muhammadur Rasulullah waladina ma'asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum, iaitu sifat yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran tentang para sahabat ni, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sesama mereka. Bahkan pernah di kalangan para sahabat dan ajma'in terkeluar perkataan marahlah. Allahu akbar. Terkeluar perkataan marah. Lepas tu dia minta kawan dia marah balik. Aku marah kau tu, kau marah aku balik. Kau marah aku balik marah aku. Ya, aku tak nak marah kau balik, aku tak nak marah kau. Okey, jumpa Nabi. Yang tukang marah ni, yang pemarah pertama ni ajak jumpa Nabi, kan? Aku dah marah dia, aku minta dia balas balik, dia tak nak balas. Sampai tahap macam tu kasih sayang yang hidup di kalangan para sahabat radhiyallahu majma'in. Begitu juga dengan Salman Farsi radhiyallahu an. Sudah pastilah satu orang yang hebat macam ni, kasih sayang di antara mereka dan saling hormat menghormati dan ikram ni maksudnya memuliakan sesama mereka sangat tinggi. Sampai tahap macam tadi cerita dengan Abu Darda, sebenarnya kisah tu ada disebutkan sebenarnya sahabat yang dikatakan dia perempuan tu tak nak Salman tapi nak sahabat seorang lagi tu, itulah Abu Darda, iaitu saudaranya tadi itu. Memang ada, tapi kesahihan cerita tu dipertikaikan. Jadi bagaimana Salman Farsi ni radhiyallahu an, pasal berkaitan soalan ini juga berkaitan dengan keluarga kan, dengan perkahwinan. Satu tadi saya sentuh tentang para sahabat memuliakan sesama mereka. Yang kedua yang daripada soalan ini saya boleh kaitkan ialah isteri Salman Farsi dalam perjalanan perbincangan kita 2 jam ni, kita tak ada bincang tentang keluarga beliau kan. Salman Farsi dia telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Buqairah. Buqairah ni daripada kabilah Kindah. Kindah ni satu kabilah yang terkenal jugalah kalangan orang Arab. Isteri bernama Buqairah dan ada anak perempuan 3 orang. Anak lelaki tak ada. Dalam kitab-kitab sirah tidak ada menyebut Salman Farsi ada anak lelaki, tetapi beliau dikurniakan ataupun dipanggil sebagai Abu Abdillah. Orang Arab ni dia suka panggil seseorang dengan nama anak. Contohnya Anas ada anak nama apa? Dua-dua Humairah. Abu Humairah. Boleh dipanggil Abu Humairah, ataupun kalau tak ada anak lelaki, dia boleh panggil Abu Abdillah, Abu Muhammad dia boleh. Macam saya, anak pertama saya Amir. Dia kawan-kawan Arab, dia kalau panggil Nur Effendi pun boleh, ataupun orang Arab biasa suka panggil Nur. Tapi setengah-setengah kawan yang nak kira macam panggilan lebih manja, lebih kawan, lebih mesra, dia akan panggil Abu Amir. Abu Amir, ayah pada Amir. Ya Aba Amir. Wahai ayah pada Amir. Jadi begitulah Salman Farsi radhiyallahu an, dia tidak ada anak lelaki, semua anak perempuan. Tapi dia dikenali juga dengan Abu Abdillah, ayah pada Abdullah, walaupun dia tak ada anak lelaki. Allahu akbar. Ayah kepada hamba Allah. Masya-Allah taala. Itu antara pendekatan ataupun gelaran yang biasa diguna pakai pada ketika itu, dan semestinya kisah ataupun sirah Salman Al-Farisi ini panjang lebar sebenarnya Ustaz. Kalau kita nak bicarakan secara terperinci, semestinya mengambil ataupun episod akan datang mungkin kita akan usulkan untuk kita sambung insya-Allah. Dan apa yang menarik Ustaz tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, banyak versi-versi yang memerlukan kepada kita berhati-hati dalam kita mengambil ibrah ataupun kisah beliau ini. Dan kita nak raikan lagi Ustaz, soalan daripada sahabat kita yang bertanya juga menerusi Facebook, Liz Kaiman yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Amin insya-Allah. Mendengarkan kisah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, detik-detik perjuangan dan kesungguhan beliau dalam mencari kebenaran sehinggalah beliau bertemu Islam, agama yang benar, begitu sangat menyentuh hati. Soalannya Ustaz, bagaimanakah hikmah dan apakah hikmah yang boleh kita pelajari daripada kisah ini dalam usaha kita mendidik remaja masa kini yang mudah terjerumus dalam gejala-gejala yang tidak sihat? Mohon pencerahan. Syukran. Jazakallah khair kathir. Soalan yang cukup menarik dan mungkin satu perkara yang cukup besar, kerana dalam mendidik terutamanya generasi pada hari ini memerlukan kepada idola, dan inilah idola yang sebenar, Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sedikit pada Ustaz. Mungkin kita juga boleh jadikan sebagai ringkasan bagi kesimpulan.
Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton rahmat Allah sekalian, kalau kita lihat daripada awal tadi, apa yang kita bincangkan, sebenarnya ada beberapa perkara penting dalam keluarga Salman sendiri, walaupun dia adalah daripada keluarga Majusi kafir, tetapi ada satu perkara yang baik daripada ayah dia, iaitu mendidik minat pada agama. Walaupun waktu itu mendidik minat agama Majusi, tetapi minat pada agama itu telah ditanam dalam diri Salman radhiyallahu an. Waktu itu nama dia Ruzbah ataupun Ma'bah, kan. Minat pada agama dan minat kepada kebenaran, dan ayah dia waktu itu menanamkan dalam jiwa Salman agama Majusi adalah agama yang benar, dan dia libatkan Salman dengan amalan-amalan keagamaan Majusi. Seperti Salman pernah tolong dia Ma'bah ataupun Ruzbah ni telah menolong dia hidupkan api dan sebagainya. Jadi perkara itu sebenarnya telah mendidik jiwa Salman daripada kecil minat pada agama dan mencari kebenaran. Apabila dia jumpa kebenaran dalam gereja Nasara, maka ketika itu dia nampak itulah yang benar. Dia pun mencari lagi. Sifat mencari inilah yang penting. Seperti mana Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenapa dia sahaja yang berani bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana dia yakin agama dia betul, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah. Jadi dia nak menegakkan kebenaran. Oleh kerana dia menegakkan kebenaran, itulah antara sebab Allah SWT beri dia hidayah. Dia terima Islam. Daripada bawa senjata untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang sama jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk peluk agama Islam. Itu Salman Farsi radhiyallahu anhu. Apabila dia didik dengan agama. Begitulah kembali pada soalan tadi, bagaimana remaja. Remaja tadi, sekiranya didikan agama Majusi itu pun boleh menanamkan minat agama kebenaran dalam diri Salman, apatah lagi kita yang alhamdulillah dah beragama Islam, kita tanamkan minat agama dalam diri anak-anak kita daripada kecil lagi. Jangan guna teknik didik anak marah daripada kecil. Solat tak solat, kena bantai. Dosa, masuk neraka. Itu sebenarnya didikan yang cara yang agak salah. Saya dah hidup di kalangan orang Melayu, orang Arab, orang Pakistan, kawan-kawan daripada Turki, masuk ramailah kawan-kawan. Sebenarnya didikan tu boleh dikatakan di Malaysia, di kalangan orang kita sahaja yang didikan banyak ancaman. Banyak membentak dan mengancam. Apa makan tangan masuk neraka? Dosa. Itu sebenarnya lebih menakutkan. Kita lebih pada targhib. Targhib wa tarhib. Targhib ni maksudnya kita memberi galakan, dorongan. Lebih pada mendidik anak ni sayang agama dengan kita ceritakan kelebihan-kelebihan. Fadilat. Fadail agama tu kita kena ceritakan supaya mereka rasa seronok beragama dan mereka nampak nilai beramal. Ini penting dulu kita masukkan. Contoh, makan guna tangan kiri. Kan Nabi SAW makan guna tangan kanan, ikutlah sunnah Nabi, dapat pahala. Lebih daripada kita mendidik, menggembirakan dia, tanamkan jiwa dia sayang agama. Berbanding, apa makan tangan kiri ni, tangan syaitan tu, masuk neraka ni. Benda yang kita nak natijahnya sama. Dia makan guna tangan kanan. Tapi cara tu, masukkan dalam hati, agama Islam ni salah, dosa, masuk neraka, kena azab. Permulaan bukan macam tu. Lebih pada targhib. 80% lebih pada targhib. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang anak-anak tengok cerita kartun, Power Rangers kan. Contoh kan. Hebatnya power ni. So kita kena betulkan. Kita boleh seru Allah Taala, doa. Benda-benda macam tu kadang-kadang kartun memainkan peranan, tapi kita masukkan. Ini daripada kecil ni, yang cerita tadi anak remaja ni, sebenarnya daripada kecil kita dah kena. Dan tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, jadi yang penting sebenarnya peranan mak ayah. Peranan mak ayah untuk melahirkan Salman Farsi. Versi 2020. Versi milenial. Kita yang kena ambilkan peranan. Ibu bapa dan juga abang-abang mainkan peranan, ustaz-ustaz. Kena mainkan peranan bagaimana sekiranya ustaz imam yang beragama Nasara tu tadi boleh menunjukkan kebenaran pada diri Salman hingga Salman bertemu Nabi SAW. Tak mustahil ustaz-ustaz yang kecil-kecil macam saya ni, kalau cara didikannya betul, boleh membawa umat bertemu dengan Nabi SAW dalam syurganya nanti. Kita rindu pada Nabi SAW. Kita nak dapat minuman daripada telaga Nabi SAW, daripada tangan Nabi SAW yang mulia. Bagaimana? Daripada dunia inilah kita rindu dengan Nabi SAW, seperti mana Da'i Anas kata tadi, selawat pada Nabi SAW, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kita didik anak kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, kenal Allah, kenal Nabi, kenal sunnah Nabi, kenal keluarga Nabi. Maka insya-Allah anak-anak remaja yang dah mengidolakan Nabi dan para sahabat sejak kecil
walaupun ada idola lain yang mendatang, dia nampak lebih kecil daripada sahabat-sahabat. Lebih kecil daripada sahabat. Walaupun lepas tu mendatang star tu lah, star ni lah, bintang Hero, tu, bintang tak hero hero tu. semua ada. Dia akan nampak ni semua lebih kecil daripada. Kadang-kadang anak-anak kita, kalau kita didik dengan betul, kalau kita power, apa ni, para sahabat lagi power. Kan? Ini lebih power. Dia akan mengidolakan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Jadi tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian, atas masuk itu. Kita sebagai bapa, kita lahirkan Salman Farsi yang baru di kalangan keluarga kita. Setiap keluarga kita sebenarnya boleh melahirkan Salman Farsi radhiyallahu an, yang cinta Allah, cinta Nabi, memperjuangkan kebenaran, istiqamah hingga mati insya-Allah. Allahu akbar. Bila mana kita mendengar sirah Salman Al-Farisi dan juga sahabat-sahabat yang lain, membangkitkan semangat kita untuk kita melahirkan generasi-generasi milenial yang sebagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam rangka kita nak menjadikan rumah tangga kita, ustaz, keluarga kita, anak-anak generasi kita hebat sebagaimana zaman sahabat dan juga generasi-generasi terkemuka dan juga yang hebat yang memperjuangkan agama. InsyaAllah, sudah tak sudah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan ustaz. Kita minta ustaz tutup dengan sedikit doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bagi ustaz dan juga sidang penonton yang menonton kita sehingga ke hujung rancangan. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, dan jangan lupa untuk kita sama-sama menonton episod Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama moderator Da'i Hilman dan juga panel yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi dengan topik ibadah anakku imam solat jenazahku. Semestinya banyak perkara yang menarik yang akan kita pelajari untuk episod pada esok hari. Saudara, insya-Allah tabarakallah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Bersama kita menjaga SOP, mudah-mudahan kita berjaya mengharungi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada ketika ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.